أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Maksudnya dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Orang-orang yang kafir dari ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasara, serta orang-orang musyrik, tidak akan terlepas, yakni dari kepercayaan dan amalan masing-masing, sehingga datang kepada mereka bukti yang jelas nyata. Yaitu seorang Rasul dari Allah yang membacakan kepada mereka lambaran-lambaran yang suci. Terkandung di dalamnya pengajaran-pengajaran dan hukum-hukum yang benar. Dan orang Yahudi dan Nasara yang diberi kitab, yakni Taurah dan Injil itu tidak berpecah belah. Malaikat setelah datang kepada mereka bukti yang jelas nyata. Padahal mereka tidak diperintahkan, malaikat supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya. Lagi tetap teguh di atas tauhid. Dan supaya mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat. Dan yang demikian itulah agama yang benar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik itu akan ditempatkan di dalam neraka Jahannam. Kekallah mereka di dalamnya. Mereka itulah sejahat-jahat makhluk. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga, tempat tinggal yang tetap, yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Kekallah mereka di dalamnya selama-lamanya. Allah redha akan mereka. Dan mereka pun redha serta bersyukur akan nikmat pemberiannya. Balasan yang demikian itu untuk orang-orang yang takut, yakni melanggar perintah Tuhannya. Surah yang kita baca ini dikenali dengan Suratul Bayyinah. Dan setengah ulama menamakannya surah Lam Yakun. Terdapat kekhilafan di kalangan ulama. Adakah surah ini Makkiyah, diturunkan di Mekah, ataupun Madaniyah, diturunkan di Madinah? Mengikut pendapat jumhurul ulama, yakni kebanyakan ulama, dan inilah pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahawa suratul Bayyinah, surah Lam Yakuni ini termasuk di kalangan surah Madaniyah, surah yang diturunkan di Madinah. Tetapi Yahya bin Salam, seorang ulama, berpendapat
bahawa surah ini ialah surah Makkiyah. Surah ini mempunyai kelebihan dan keistimewaan. Terdapat bermacam-macam hadis yang menceritakan kelebihan surah ini. Hadis itu ada di antaranya hadis yang dhaif, yang lemah. Dan ulama mengatakan hadis yang batil, hadis yang dibuat. Dan ada di antaranya hadis yang sahih, hadis yang betul daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang dhaif yang menyatakan kelebihan surah ini ialah mengikut riwayat Yahya bin Sa'id. Sebagaimana yang disebut oleh Muhammad bin Abdullah Al-Hadrami, dia mengatakan dia menerimanya dari Abu Abdurrahman bin Numair, menceritakan bahawa hadis ini diriwayatkan dari Imam Malik bin Anas, dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Abu Darda, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kalaulah manusia mengetahui apa yang ada di dalam lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab, nescaya mereka itu meninggalkan keluarga dan meninggalkan harta, maka pelajarilah ia. Dan berkata seorang lelaki daripada Khuza'ah, apakah pahala yang terkandung di dalamnya, wahai Rasulullah? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah membacanya oleh seorang munafik dan seorang hamba yang ada syak di dalam hatinya terhadap Allah. Demi Allah, sesungguhnya malaikat yang muqarrabin membacanya sejak Allah menjadikan segala langit dan bumi. Mereka itu tidak berhenti daripada membacanya. Dan tiada daripada seseorang hamba yang membacanya, malaikat Allah membangkitkan kepada malaikat yang memeliharanya dari segi agamanya dan dunianya, dan berdoa kepadanya supaya dia ampun dan diberi rahmat. Walau bagaimanapun, para ulama di antaranya Al-Qurtubi di dalam tafsirnya menyatakan bahawa hadis ini ialah hadis yang batil, hadis yang tak sahih. Walau bagaimanapun, di sana ada hadis yang sahih. Hadis yang sahih, yang riwayatnya sahih, yang menyatakan kelebihan surah ini, iaitulah hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ubay bin Ka'ab, Inna Allah amarani an aqra'a alayka lam yakunil ladhina kafaru. Bila turun surah lam yakunil ladhina kafaru min ahli kitab, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ialah seorang sahabat yang alim. Yang alim di kalangan ulama sahabat. Di mana di kalangan sahabat ada yang ulama, ada yang tentera, ada yang dianggap sebagai tidak alim. Yang tak alim di kalangan sahabat itu alim pada kita lagi. Tetapi di sisi mereka adalah ulama seperti Abdullah bin Mas'ud, Muaz bin Jabal, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amar, dan lain-lain. Di antaranya juga ialah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab yang alim. Zaid bin Thabit yang alim dalam ilmu faraid, dalam ilmu hisab, ilmu faraid. Ubay bin Ka'ab ini seorang yang alim di kalangan sahabat. Bila turun surah lam yakuni, Nabi bersabda kepadanya, Inna Allah amarani an aqra'a alayka lam yakunil ladhina kafaru. Allah Ta'ala menyuruh aku membaca lam yakunil ladhina kafaru depanmu. Allah Ta'ala suruh aku baca di hadapanmu surah ini, wahai Ubay, lam yakunil ladhina kafaru. Lalu Ubay bertanya, wasammani, Allah Ta'ala sebut nama saya. Ubay kata, Ubay pun terkejut. Sehingga Allah Ta'ala sebut nama saya,
Suruh Rasulullah baca surah tu depan saya supaya saya dengar. Jadi tidak menasabahlah. Yang menasabahnya saya yang baca di hadapan Rasulullah. Saya mengaji dengan Rasulullah. Ini Rasulullah baca depan saya. Bagaimana begitu? Allah Ta'ala menamakan saya. Sebut nama saya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya. Kata Rasulullah. Ya. Allah Ta'ala sebut namamu. Lalu Ubay pun menangis. Kerana bergembira. Dengan kelebihan yang diberi kepadanya. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa jadi begitu? Hadis ini meriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan di dalam hadis ini mengandungi pengajaran. Bahawa kadang-kadang seseorang yang alim itu perlu membaca kepada orang yang kurang alim. Sebagai mengajarnya supaya bertawaduk, supaya merendah diri. Jangan dia duduk berasa bahawa dia ni tahu serba-serbi. Ada juga tempat kelemahan dia. Ada juga tempat dia tidak tahu. Ada tempat yang dia terlupa, dia tak teringat dan seumpamanya. Dengan sebab itu, perlu juga dia mendengar daripada orang yang dia ajar. Bukan saja dia mengajar orang. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di hadapan Ubay bin Ka'ab supaya Ubay mendengar bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajar Rasulullah bertawaduk. Ini satu. Dan yang keduanya, Ubay juga adalah seorang yang kuat ingatan. Seorang yang mempunyai ingatan yang kuat. Apabila dia mendengar, dia cepat ingat. Dia cepat ingat. Dengan sebab itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca kepada Ubay. Dan supaya Ubay mengajar surah ini kepada orang lain. Dan menunjukkan surah ini mengandungi kelebihan yang besar. Dan Ubay inilah juga yang pernah meriwayatkan Ibna Adam law u'tiya wadiyan min malin laltamasa thaniyan walau u'tiya wadiyain min malin laltamasa thalithan la yamla'u jawfa ibn Adam illa at-turab wa yatubu Allahu ala man tab. Wahai anak Adam, wahai manusia, kalau diberi suatu lembah daripada harta, nascaya dia mahu lembah yang kedua. Kalau sekiranya Tuhan beri kepada manusia satu lembah daripada harta, daripada emas, daripada perak, daripada apa saja, satu lembah yang penuh dengan harta, nascaya manusia itu akan mahu lembah yang kedua. Nak banyak lagi. Kalau diberi kepadanya dua lembah, maka dia mahu lembah yang ketiga. Yang penuh daripada harta, emas dan perak. Daripada lembah yang besar, yang penuh dengan harta. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Wa yatubu Allahu ala man tab. Dan tidaklah memenuh rongga anak Adam itu malaikat tanah. Bila ubuh tanah, baru tambuh belaka. Dan Allah Ta'ala menerima taubat kepada siapa yang taubat. Ini adalah suatu hikmat yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat yang alim, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya membaca surah Lam Yakuni, suratul Bayyinah kepadanya. Surah ini menerangkan kepada kita berkenaan dengan ahli kitab. Mereka dalam keadaan kesesatan, sehinggalah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Taala menegaskan bahawa kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersama dengan kitab yang terkandung di dalamnya lambaran-lambaran yang penuh dengan perkara yang benar, dan hendaklah beramal di atas apa yang diperintah, yang disuruh dengan hati yang ikhlas kepada Allah. Surah ini juga menyuruh supaya kita melakukan ibadat dengan hati yang ikhlas, dengan niat yang betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan surah ini juga menceritakan dua golongan, iaitulah golongan kafir, sama ada kafir musyrikin ataupun kafir ahli kitab. Semua mereka masuk dalam neraka,
Dan yang kedua, golongan orang yang beriman beramal soleh, mereka ini dimasukkan ke dalam syurga. Firman Allah Ta'ala, lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tidaklah orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab. Yang dimaksudkan dengan ahli kitab di sini ialah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kerana mereka mempunyai kitab Taurat dan mempunyai kitab Injil. Dan berkata Ibnu Abbas, orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah, yang terdiri dari Bani Quraizah, Bani Nadir dan Bani Qainuqa. Dan orang-orang musyrikin, yaitulah yang bukan ahli kitab. Yang pertama ditujukan sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Abbas ialah orang-orang musyrikin Mekah dan penduduk yang tinggal di keliling Mekah. Orang-orang musyrikin Madinah dan penduduk yang tinggal di keliling Madinah. Munfakin, tidaklah mereka itu berhenti daripada kekufuran mereka. Daripada menjalankan kerja mereka, daripada beramal dengan amalan yang tidak betul itu, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehinggalah datang kepada mereka keterangan. Yang dimaksudkan dengan keterangan ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana golongan ahli kitab ini terus menerus dalam keadaan cara mereka. Sama ada cara yang tak betul, menigakan Tuhan. Menganggap Tuhan itu serupa dengan makhluk. Orang-orang Nasrani menigakan Tuhan. Orang-orang Yahudi menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Ini orang Yahudi. Dengan mengatakan Tuhan itu tersalah macam-macam. Ini perangai Yahudi. Ini adalah kesesatan mereka. Dan di samping itu juga, mereka bercakap tentang Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebut di dalam kitab-kitab mereka. Mereka percaya zahirnya Nabi akhir zaman. Sehinggalah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pun jelas, mereka pun mendapat keterangan, yakni i'tiqad yang tak betul itu jelaslah tak betul. Mereka kembali kepada i'tiqad yang betul. Ini satu golongan daripada mereka. Zahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah. Ada juga di kalangan mereka yang terus dalam keadaan i'tiqad tak betul dan dalam keadaan tidak lagi bercakap berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana hasad dan dengki mereka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan daripada bangsa mereka. Bahkan saja perangai jahat je. Kalau latih daripada bangsa mereka pun mereka tak beriman juga. Dalilnya beberapa banyak nabi-nabi dan rasul-rasul yang mereka bunuh. Inilah perangai Yahudi dan perangai Bani Israel yang terkenal itu. Mereka sengaja je. Allah Ta'ala mendedahkan. Tidak jelas kepada mereka. Sehinggalah datang keterangan. Iaitulah diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan dengan bayyinah itu, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Iaitulah Rasul daripada Allah Ta'ala. Rasul daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dinamakan tafsirul Quran bil Quran. Quran yang menafsirkan Al-Quran. Quran yang menjelaskan Al-Quran. Di mana dijelaskan al-bayyinah, keterangan itu Rasulun minallah, iaitulah Rasul daripada Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatlu suhufan mutahharah, yang membaca lambaran-lambaran yang suci, yang bersih daripada kekotoran, daripada kesesatan, iaitulah Al-Quranul Karim yang dibaca, yakni yang dibaca daripada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Fiha kutubun qayyimah, di dalamnya terdapat
ajaran-ajaran yang betul, yang benar, yang nyata, yang terang, yang terkandung di dalamnya perkara i'tiqad, yang terkandung di dalamnya perkara hukum hakam, yang terkandung di dalamnya segala perkara yang baik. Inilah di Al-Quranul Karim. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Dan tidaklah berlaku perpecahan di kalangan orang-orang yang mempunyai kitab, yakni di kalangan Yahudi dan Nasrani, illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, malaikat setelah datang kepada mereka itu keterangan. Bila mari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berlakulah perpecahan di kalangan mereka, yakni ada di kalangan mereka yang beriman seperti Abdullah bin Salam dan lain-lain, dan ada di kalangan mereka yang tidak beriman terus dalam keadaan kufur. Bukan mereka tidak tahu betulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kerana hasad, kerana jahat dan kerana dengki mereka. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah disuruh akan mereka itu, yakni tidak disuruh akan orang-orang kafir di dalam Taurah dan Injil, tidak diperintahkan kepada mereka itu illa liya'budullah, malaikat supaya mereka itu mengabdikan diri kepada Allah dengan keadaan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas baginya sahaja agama. Yang dimaksudkan dengan agama di sini ialah ibadah. Baginya sahaja ibadah, yakni mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak kepada yang lain. Sebagaimana juga yang dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah, sesungguhnya aku disuruh supaya mengabdikan diri kepada Allah dengan hati yang ikhlas baginya sahaja agama, yakni beribadat kepadanya sahaja. Ayat ini menjadi dalil wajibnya niat di dalam ibadat. Seseorang yang beribadat mestilah mempunyai niat. Kalau tidak ada niat, maka ibadatnya tidak sah. Bukan pakai buat begitu saja. Mestilah ada niat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amalan itu dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi tiap-tiap seorang itu mengikut apa yang ia niat. Di dalam surah ini disebut mukhlishina lahuddin, dengan hati yang ikhlas, yakni ikhlas ini daripada hati, lahuddin baginya sahaja ibadat, dan niat yang betul itu mestilah kerana Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja niat kerana nak semayang, kerana nak puasa, tetapi semayang dan puasa itu kerana Allah, bukan kerana lain. Hunafa, dalam keadaan cenderung kepada agama yang sebenar, lari daripada agama yang tidak benar. Lari daripada semua agama-agama yang lain, daripada ajaran-ajaran karut-marut, mari kepada Islam. Wa yuqimus salah, dan disuruh mereka itu mendirikan sembahyang. Diperintah kepada ahli kitab, diperintah juga kepada orang yang beriman. Ini menandakan persamaan dari segi dasar agama. Sepatutnya ahli kitab ini mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqimus salah, diperintah supaya mereka itu mendirikan sembahyang, yakni dengan sempadan-sempadan sembahyang, sebagaimana yang diperintah oleh Allah. Di dalam waktunya mendirikan sembahyang, mestilah di dalam waktunya. Wa yu'tuz zakah, dan mereka itu menunaikan zakat, yakni memberi zakat, sebagaimana yang diperintah oleh Allah. Diambil daripada orang kaya yang hartanya sampai nisab, diberi kepada orang-orang yang berhak. Wa dzalika dinul qayyimah, yang demikian itulah agama yang betul. yakni agama yang betul itu mestilah mengabdikan diri kepada Allah sahaja.
mestilah mendirikan sembahyang, mestilah menunaikan zakat. Ini agama yang betul. Kalau ada orang kata semayang bukan mestinya baik, itu tak pakar, tak betul, tak boleh terima. Itu ajaran sesat. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan agama yang betul itu di antaranya ialah yuqimus salah. Mestilah mereka itu mendirikan sembahyang, wa yu'tuz zakah, dan mereka itu menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, yang demikian itulah agama yang betul, agama yang mustaqim, di atas jalan istiqamah, di atas jalan betul sebagaimana yang diperintah oleh Allah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrikin, di manakah mereka? Fi nari jahannam khalidina fiha, mereka itu di dalam neraka Jahannam, mereka itu kekal selama-lamanya di dalam neraka itu. Mereka itu kekal selama-lamanya di dalam neraka. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah sejahat-jahat makhluk, sejahat-jahat kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejahat-jahat makhluk, sejahat-jahat kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah orang-orang kafir ahli kitab dan orang kafir musyrikin. Orang kafir ahli kitab, dia tahu kitab, dia tahu perkara yang benar, tetapi tak mau ikut. Orang musyrikin sesat daripada awal lagi, dalam neraka juga. Dua-dua puak ini berada di dalam neraka. Dan Allah Ta'ala menyebut mereka adalah sejahat-jahat makhluk, dengan tidak menafikan bahawa sejahat-jahat makhluk itu juga ialah Fir'aun, ialah orang yang menyembelih unta Nabi Saleh alaihi salam. Itu sejahat-jahat makhluk juga. Dengan tidak dinafikan sebagaimana disebut oleh ulama-ulama kita, tidak bercanggah bahawa ahli kitab dan orang musyrikin ini sejahat-jahat makhluk juga. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut, innal ladzina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah, sesungguhnya orang-orang yang beriman, yakni yang percaya dengan hati dia, yang tidak ada syak, yang tidak ada ragu sedikit pun kepada Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, percaya kepada Allah, kepada rukun-rukun iman dan perkara-perkara cabang daripada rukun iman itu. Wa amilus salihat, dan mereka beramal dengan amalan yang soleh, disertakan dengan amalan yang baik. Ulaika hum khairul bariyah, mereka itulah sebaik-baik makhluk, sebaik-baik kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-mu'minu akramu 'ala Allah azza wa jalla min ba'dil malaikatil ladzina indah. Orang yang beriman itu lebih mulia di sisi Allah Azza wa Jal daripada setengah-setengah malaikat yang berada di sisi Allah. Setengah orang yang beriman itu lebih daripada setengah malaikat. Dengan tidak dinafikan ada malaikat-malaikat yang lebih daripada kita. Dan rasul-rasul dia beri oleh Allah lebih daripada malaikat. Walaupun malaikat itu taat, tidak durhaka sekali-kali, tetapi tidak ada cabaran di dalam diri malaikat. Kerana malaikat tidak ada nafsu sebagaimana kita. Mereka difitrahkan dalam keadaan taat sentiasa dengan tidak mengerjakan maksiat sekali-kali. Adapun manusia difitrahkan di dalam dirinya dengan ada akal fikiran, dengan ada kemahuan, cenderung kepada kebaikan dan cenderung kepada kejahatan. Terpulang kepadanya untuk memenangkan cenderung kepada kebaikan ataupun kepada kejahatan, maka berlakunya perlawanan di dalam diri. Inilah yang meletakkan orang yang beriman itu lebih daripada setengah-setengah malaikat. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Jazaohum, balasan mereka, ay thawabuhum, yakni pahala mereka, ganjaran mereka, inda rabbihim, yakni di sisi Tuhan mereka yang mencipta mereka, yang memiliki mereka. Jannatu adnin, iaitulah syurga-syurga, yakni kebun-kebun yang dinamakan adn, yang tetap, mereka tetap di dalamnya.
tempat menetap. Adn inilah salah satu daripada nama syurga dengan makna tempat menetap. Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam keadaan mereka itu kekal selama-lamanya. Mereka tidak mati. Sentiasa hidup di dalam syurga. Sentiasa di dalam nikmat yang tidak putus-putus. Inilah dia syurga. Kekal selama-lamanya. Radiyallahu anhum. Allah Ta'ala reda kepada mereka. Yakni kepada iman mereka dan amalan-amalan mereka. Allah Ta'ala reda. Waradu'an. Dan mereka itu, orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu, reda kepada Allah. Yakni dengan ganjaran yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sangat besar kepadanya. Dzalika liman khasya rabbah. Yang demikian itu, yaitulah syurga yang kekal itu. Liman khasya rabbah. Disediakan kepada sesiapa yang takut akan Tuhannya. Dan berhenti daripada mengerjakan maksiat. Bertaubat daripada maksiat. Wallahu a'lam.